Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Berusahalah untuk menghasilkan makrifat kepada Allah Azza wa Jalla, kerana yang demikian itu adalah umpama penyendirian dengan Dia dan berdiri di atas takdirnya dan kuasanya serta ilmunya. Dia itu fana yang total pada tindakannya dan insiden-insiden yang ditetapkannya. Bicaramu menunjukkan apa yang tersemat dalam hatimu, kerana lisan itu penterjemah apa yang ada di hati. Bila hati itu tercampur aduk, maka ada kalanya bicaranya tepat dan ada kalanya batil. Anda tiada berkuasa mengubah sesuatu dari apa yang sudah ditetapkan, dan selain itu boleh berubah. Maka apabila lenyap campur aduk dalam hati itu, luruslah lisan itu semula. Sama seperti apabila lenyap gejala pengongsian di hati, akan luruslah pula lisan itu. Jika ada gejala pengongsian padanya, maka tergantunglah ia dengan manusia itu. Lalu dia berubah, berpaling, terumbang ambing dan berdusta. Sebab itu ada orang yang berbicara dari hatinya, ada orang yang berbicara dari batinnya, dan ada pula yang berbicara dari kehendak dirinya, kehendak hawa nafsunya, syaitannya dan adat kebiasaannya. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku sebagai orang mukminin dan jangan jadikan aku sebagai orang munafik. Sekiranya berlaku pada dirimu cinta seseorang dan benci orang lain, maka jangan sampai engkau mencintai orang ini dan membenci orang itu menurut kehendak dirimu dan tabiatmu. Tapi biarlah dia bergantung hukumnya ke atas kitab Al-Quran dan sunnah Nabi. Jika hukum itu menunjukkan bahawa kecintaanmu terhadap orang itu betul, maka kekalkan kecintaan itu kepadanya. Jika hukum itu berbalah dengannya, maka batalkanlah kecintaanmu itu kepadanya. Begitu dengan orang yang engkau membencinya. Jika hukum itu membantahmu, maka janganlah engkau membencinya lagi. Tetapi jika hukum itu membenarkanmu, maka kekalkanlah kebencianmu itu terhadapnya. Jika pengukuran dengan hukum itu tidak memberi faedah atau keterangan yang jelas tentang kecintaanmu dan kebencianmu itu, maka kembalilah kepada para orang siddiqin. Tanyakanlah mereka tentang kemuskilanmu itu. Itulah yang betul dan sahih. Kerana apabila hati itu sahih, maka dia adalah yang paling dekat sekali dengan Allah Ta'ala. Bila hati itu beramal dengan kitab dan sunnah, nescaya ia akan didekatkan. Dan bila didekat, dia bakal mengetahui dan melihat apa yang betul dan apa yang salah, apa yang hak bagi Allah dan apa yang hak bagi selain dia, mana yang benar dan mana yang batil. Jika orang mukmin itu diberi cahaya untuk melihat dengannya, bagaimana tidak pula dengan orang siddiqin
dan orang yang dihampirkan dirinya di sisi Allah. Ingatlah bahawa orang mukmin itu diberikan Allah Ta'ala nur yang membolehkan dia melihat dengannya. Sebab itulah Nabi SAW telah mengingatkan dalam sebuah sabdanya tentang hal ini, katanya, takutlah firasat orang mukmin kerana dia sebenarnya melihat dengan nur daripada Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Qadir membicarakan tentang ma'rifatullah, kelebihan, keutamaan, serta apakah tanda ma'rifatullah pada hati dan apakah tanda ma'rifatullah pada lidah, dan apakah tanda ma'rifatullah pada cinta dan benci kepada makhluk. Bila kita menyebut tentang ma'rifatullah, ia adalah suatu ilmu yang tertinggi dan satu keadaan yang paling agung, yang paling mulia, yang memberi maksud mencintai dan mengenali Allah SWT. Menjadi kebiasaan manusia, dia tak akan suka sesuatu atau mencintainya melainkan sesudah mengenalinya. Maka kecenderungan kita untuk mengenali seseorang tadi, nama dia, nama ayah dia, kampung dia, dan apa juga berkait dengan dia, yang dinamakan peminat, yang dinamakan sebagai pencinta, maka dia akan mengikuti, menjadi followers kepada yang dicintainya, dan melihat setiap hari apa yang dilakukan oleh orang yang dicintainya, dan merasa tenang bila mengetahui tentang dirinya. Bukan merasa satu kekurangan kalau kita tidak mengenalinya. Kita tak tahu tentang orang yang kita sayang, satu kekurangan yang jelas. Siapa pun yang sayang sesuatu, maka dia mengetahui tentang sesuatu itu. Maka ini ma'rifatullah, mengenali Allah, yang merupakan satu ilmu yang wajib. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah sesungguhnya dia tidak ada Tuhan melainkan dia, yakni Allah. Allah menyebut perkataan fa'alam, ketahuilah, maka wajib tahu. Maka ilmu ma'rifatullah wajib. Maka kita mengenali Allah dengan pelbagai cara. Para ulama memimpin kita, yang mereka ini memahaminya daripada Nabi SAW. Bila para ulama menyusun sifat 20 sebagai contoh, satu jalan untuk mengenali Allah dengan sifat-sifat Allah yang sempurna, dan dengan perkara yang mustahil bagi Allah. Bila para ulama menyebut tentang Asma'ullahul Husna, nama-nama Allah yang baik, maka disusun berdasarkan hadis Nabi SAW, supaya kita benar-benar mengenali Allah. Seorang yang benar-benar ma'rifatullah, maka dia mengenali sifat, dia mengetahui nama, dia mengenali af'al Allah SWT dengan sempurna. Maksudnya kalau kita sebut Allah itu Maha Adil, Al-Adl, antara nama Allah, maka kita melihat semua apa yang Allah tentukan itu dengan sifat adilnya. Dan Allah sebut dalam Quran, wa mallahu yuridu zulman lil alamin, Allah tidak pernah berkehendak zalim pada hamba-Nya. Wa ma zalamuna walakin anfusahum kanu yadhlimun, kami tak zalim mereka, mereka zalim diri mereka sendiri. Maka seorang yang mengenali sifat Allah yang adil, maka dia tak akan kata Allah itu zalim dalam apa juga keadaan. Kan dia melihat keadilan Allah yang mutlak. Bila kita sebut antara sifat Allah itu ialah Al-Hakim, nama Allah yang bijaksana, maka kita melihat segala syariatnya bijaksana, maka kita tidak membantahnya atau tidak melambatkannya, apatah lagi nak mengkritiknya ataupun meninggalkannya, kerana Allah itu Maha bijaksana. Bila kita ikut syariat Allah, perintah dan larangannya, maka kita menjadi orang bijak, menjadi orang pandai. Lihat orang yang mengabaikan perintah Allah,
yang berzina, yang minum arak, yang berjudi, yang tidak mau menutup aurat, maka dia telah menghina dirinya dan memperbodohkan dirinya sendiri. Maka Allah yang maha hakim, maha bijaksana, dalam syariatnya penuh kebijaksanaan. Bila Allah memerintahkan kita solat, bila Allah Ta'ala memerintahkan kita berzikir kepadanya, bila Allah Ta'ala memerintahkan kita ingat padanya setiap masa, bila Allah Ta'ala memerintah kita memelihara segala syariatnya, maka kita menjadi orang yang baik dan bijak. Demikian juga bila kita mengaji sifat 20, kita menyebut tentang wujud Allah itu ada, untuk menunjukkan kewujudan Allah tanpa sebab, berbanding kewujudan kita bersebab, ada mak, ada ayah. Kewujudan Allah tanpa mula, berbanding kewujudan kita ada mula dan ada akhir. Kewujudan Allah itu ialah sifat zat Allah Ta'ala, yang tidak ada lain yang wujud melainkan Allah. Maka Allah yang mengadakan seluruh makhluknya dan menciptakannya. Maka kerana itu Allah menjadikan makhluk datang dan pergi untuk menunjukkan wujudnya bukanlah bersifat wajib. Yang wujud makhluk, dia ada, dia tak ada, hidup mati, hidup mati. Tahun lepas ada, tahun ni tak ada dah kira. Kerana kewujudan kita bukanlah kewujudan mutlak. Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan kita. Bila kita sebut Allah Ta'ala itu maha mendengar, berarti Allah mendengar segala suara yang dituturkan atau yang tidak dituturkan, meliputi ilmu Allah pada segala sesuatu. Maka ini orang yang disebut ma'rifatullah. Dia kenal semuanya. Bila kita sebut ma'rifatullah, para ulama menyebut tentang ada dua jalan untuk mengenali Allah Ta'ala. Yang pertama ialah dengan melihat, dengan membaca, dengan tadabbur segala ayat-ayat Allah. Tengok ayat-ayat Allah, yakni Al-Quranul Karim. Baca dia, fikir dia, tadabbur dia. Lihat setiap ayat yang Allah Ta'ala tuturkan, yang Allah firmankan. Makin kita mendalami firman Allah, makin kita kenal Allah. Makin kita nampak perjalanan hidup kita yang sebenar menuju kepada Allah SWT. Yang kedua, dengan melihat kepada perbuatannya, dengan melihat kepada syariat Allah dan melihat pada makhluknya. Lihat bagaimana Allah menghalalkan, mengharamkan, menyuruh, melarang. Ini perbuatan Allah. Bagaimana Allah mencipta makhluk itu, makhluk ini. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami radhiyallahu ta'ala anhu berkata, at-tariqu ila ma'rifatillahi ta'ala an-nazaru fi makhluqati. Jalan untuk kita kenal Allah, lihatlah makhluk Allah. Wa imma makhluk Allah itu namanya matahari, bulan, bintang, sungai, lautan, gunung ganang, bukan manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri tidakkah kamu melihat? Seseorang yang mengambil masa untuk membaca Quran dan tadabbur, maka Allah akan berikan dia nur ma'rifatullah. Seorang yang melihat segala percaturan Allah atas dunia ini, yakni takdirnya pada setiap makhluk, perintah dan larangannya, maka dia akan mengenali Allah. Lihat manusia bila buat larangan dengan Allah Ta'ala yang buat larangan, lihat perbezaan yang jelas. Lihat bila manusia yang keluarkan arahan dengan Allah yang keluarkan arahan. Lihat banyak mana arahan Allah pada kita berbanding arahan manusia pada kita. Kita bila melihat arahan manusia, hampir kita tidak boleh berjalan atas muka bumi ini. Tapi bila kita melihat arahan Allah, betapa luasnya bumi ini. Kita kalau tengok larangan manusia, macam kita berhak cuma duduk dalam penjara. Semua benda tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, larangan manusia. Tapi kita bila melihat larangan Allah Ta'ala, makin kita menjauhi larangan tersebut dan merasa bahagianya kita. Seorang yang melihat larangan arak sebagai contoh, maka dia menjauhinya, tidak minum, tidak terlibat, maka betapa rasa bahagianya dia. Seorang yang melihat larangan Allah terhadap zina, dia tidak mendekatinya, tidak menghampirinya, tidak melakukan mukaddimahnya, maka betapa dia rasa bebas dirinya.
kuat dirinya. Sebab itu ketika mana manusia memilih untuk bebas daripada perintah Allah kononnya, maka tiada kebebasan daripada perintah Allah, tiada kebebasan daripada larangan Allah. Sebenarnya seorang kononnya dia nak bebas, hidup bebas dengan tak peduli larangan Allah, maka dia pun rasa bebas. Bila dia tak pakai tudung, dia rasa bebas. Bila dia tak semayang, dia rasa bebas. Bila dia tidak perlu terikat dengan hukum halal haram, dosa pahala, dia rasa bebas. Dia boleh makan kedai makan suka hati dia, dia rasa bebas. Bila mana dia ikut Islam, dia rasa macam tak bebas, dikurung dengan perundangan dan hukum. Maka jawapannya apakah betul? Manusia berada dalam dua kurungan. Satu kurungan hawa nafsunya, satu kurungan syariat. Kalau kita namakan kurungan dengan maksud keterbatasan. Adapun syariat, bila mana dia mengurung kita, dikurung kita untuk membahagiakan kita dan mengurung kita untuk menjadi orang yang hebat. Umpama seorang yang dikurung di sekolah asrama penuh untuk dia keluar sebagai orang hebat. Nampak macam kurungan juga, tapi keluar sebagai orang hebat. Dengan orang yang dikurung dalam penjara, duduk dalam penjara macam duduk asrama juga, tapi dia keluar dengan pandangan hina, dihina. Demikian manusia bila memilih kurungan nafsu. Okey, katakan dia tak nak dengar perintah Allah, anak saya nak ikut cara saya. Dia lupa dia sekarang sedang berada dalam perintah nafsunya, bukan perintah Allah. Nafsunya yang suruh jangan pakai tudung, maka dia ikut. Nafsunya suruh minum arak, maka dia ikut. Nafsunya suruh dia berjudi, maka dia ikut. Nafsunya suruh dia mengumpat, mencela, memfitnah, memaki, hamun, maka dia ikut. Maka lihat bagaimana hancur nilai dia. Lihat bagaimana kebencian makhluk padanya. Lihat bagaimana kecewa hidupnya. Lihat bagaimana bila memilih menjadi hamba nafsu daripada memilih menjadi hamba Allah, maka lihat bagaimana kerosakan dirinya di dunia dan di akhirat. Tapi yang memilih menjadi hamba Allah, kerana mereka golongan yang disebut ma'rifatullah, mengenali Allah, lihat bagaimana mereka merasa kuat, bahagia, bagaimana mereka merasa nilai kehidupan dunia sebenar, nikmat hidup di dunia dengan mengenali Allah. Oleh sebab itu bila Syekh Abdul Qadir bicara ma'rifatullah pada satu aspek, dia aspek banyak. Satu aspek iaitu berkait dengan cara kita bercakap. Apa yang kita cakap ini suatu yang ada dalam hati kita. Bila lurus hati kita, maka luruslah lidah kita. Bila hati kita ni bercampur aduk, maka lidah kita tidak lurus. Kadang-kadang kita cakap betul, kadang-kadang salah. Kadang-kadang yang kita cakap itu benar, kadang-kadang tipu. Kadang-kadang yang kita cakap tadi beri manfaat pada kita, kadang datangkan mudarat, sebab hati bercampur. Maka ma'rifatullah dikenali daripada bicara seseorang, sebagaimana ma'rifatullah dikenali dengan perbuatan seseorang, sebagaimana ma'rifatullah dikenali dengan ibadat seseorang, sebagaimana ma'rifatullah dikenali dengan orang yang mengenalinya. Orang kenal. Umpama kita kenal orang kaya macam mana? Macam mana tuan-tuan kenal orang kaya atau tuan-tuan kenal orang yang ada pangkat? Waimah saya kenal cara dia bercakap, saya tahu dia orang ada kuasa ni. Waimah cara perbuatan dia. Waimah kita tengok kenderaan dia, rumah dia. Waimah daripada mulut orang yang ada kuasa macam dia, dia tu jangan, dia tu orang ada kuasa tu. Maka demikian juga ma'rifatullah. Ada orang dikenali ma'rifatullah dengan bicara dia. Ada orang yang dikenali ma'rifatullah dengan diam dia. Ada yang dikenali dengan perbuatan dia. Ada yang dikenali dengan ibadat. Ada yang dikenali daripada orang yang dikenali mempunyai ma'rifatullah. Maka Syekh Abdul Qadir menyebut satu aspek ma'rifatullah, itu melalui bicara seseorang. Kita boleh kenal seorang tu baik hatinya, cara dia bercakap. Percakapan ini wa imma datang daripada hatinya, wa imma datang daripada batinnya, yakni ilham yang baik.
wa imma datang daripada kehendak dirinya, ataupun yang datang kerana hawa nafsunya, atau kerana syaitannya, atau kerana kebiasaannya. Perhatikan bila kita bercakap, asas percakapan kita dari mana? Daripada apa saya nak kata. Saya kalau nak kata, saya kata. Berarti kita bercakap dengan kehendak kita. Atau kita bercakap dengan nafsu. Bila kita bercakap dengan nafsu, kita tak peduli rugi ataupun untung. Maka itu nafsu. Kalau kita bercakap dengan kehendak diri, kita akan ambil kira untung. Sebab itu kadang-kadang kita bercakap dengan orang tak kenali, kita betul bercakap baik-baik, jangan dikata kita buruk. Sebab bila kita bercakap dengan kehendak diri, kita pastikan kita untung. Untung pada pandangan manusia. Itu kehendak diri. Tuan-tuan tengok orang muamalah, kat hotel ke, kat kedai, tengok dia baik cakap. Dia bercakap dengan kehendak dirinya supaya dia tak rugi. Kita pergi pejabat ni, kita dengar dia cakap baik, supaya dia tak rugi, nanti pangkat dia naik. Itu kehendak diri kita panggil. Kita pergi mana-mana, supermarket, kita pergi mana-mana, tempat yang bagi reception, dia pun cakap baik. Kita kata baik hati, bukan. Dia bercakap dengan kehendak diri supaya dia mendapat sesuatu. Mungkin dia akan disebut pekerja contoh bulanan. Maka dalam kehidupan realiti sebenarnya bukan begitu. Maka kalau kita perhatikan, macam mana kita bercakap? Kalau saya bercakap kerana kepentingan, saya nak tengok orang kata, biar orang kata saya baik, bagus, orang bagi saya projek, orang bagi saya peluang itu dan ini, saya bercakap dengan kehendak saya. Manakala orang bercakap dengan hawa nafsunya pula, ialah orang yang tidak mempedulikan apa pun perasaan orang lain, kerana ia adalah nafsu dia. Maka percakapan dengan nafsu kerap menjadikan orang lain menjadi mangsa makian dia, menjadi mangsa kemarahannya, kerana dia sudah ada nafsu dia. Baik, apa beza kehendak diri dengan nafsu? Kehendak diri saya sebut tadi, dia kalau bercakap dia nak untung, maka dia tak akan bercakap buruk-buruk. Dia nak untung. Orang nilai, umpama dia sedang dihakimi untuk berpidato, maka bercakapnya puitis, berpuisi, bergurindam, berpantun, indah. Sebab apa? Dia hendak dia adili supaya dia menang dengan percakapan dia. Tapi orang bercakap dengan hawa nafsu pula, ialah orang yang kita sebut dengan bahasa lain, dia akan gunakan percakapannya untuk membuli. Dia panggil hawa nafsu. Dia tak kira asal dia puas hati, biar orang lain sakit hati. Itu kalau nak marah, dia marah, dia tak peduli perasaan orang. Dia kalau nak maki, dia maki, dia pun tak peduli orang, sebab dia nafsu dia. Maka bila orang cakap nafsu, sering orang lain menjadi mangsa dia. Maka kita pun tengok, bahaya. Kita dengar percakapan dia, kita akan rasa kita tak boleh dekat dengan dia. Kemudian kita ada orang bercakap dengan syaitan. Orang bercakap dengan syaitan yang pertama, dia akan mempersendakan agama. Itu syaitan. Kita akan dengar percakapannya semua persendakan agama. Apalah tutup aurat, apalah semayang, ini bercakap dengan bahasa syaitan. Kerana syaitan yang mempersendakan agama. Nampak perbezaan dia. Orang bercakap dengan lidah syaitan, dia akan meremeh-remehkan agama. Dia akan menghina seluruh benda-benda yang disebut syiar agama. Orang bercakap dengan syaitan, dia akan menghina orang taat pada Allah. Orang bercakap dengan syaitan, bercakap dengan bahasa syaitan, dia akan menjauhkan diri manusia dari Allah. Ungkapannya ungkapan mungkar. Dia akan bercakap berlawan syariat. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu sentiasa menjanjikan kepada kamu kefakiran, menakut-nakutkan kamu dengan fakir. Maka orang bicara dengan syaitan, setiap kali kita nak buat benda baik, dia jangan buat, nanti rugi kamu. Saya nak sedekah orang ni, jangan rugi, apa nak sedekah ke dia, jangan sedekah-sedekah lah. Puak-puak ni bukan betul ni, bohong ni, jangan. Nanti kamu miskin, kamu tak ada duit, siapa nak tolong kamu? Sebab dia tak tengok janji Allah yang bersedekah dapat 700 kali ganda. Maka dia menakut-nakutkan orang. Itu baik bicara syaitan. Allah cerita tentang orang munafik. Yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Mereka berkata jangan bersedekah dengan orang-orang sekitar Rasulullah sehingga mereka semua mati binasa.
Kerana mereka menganggap sedekah itu merugikan. Maka ini bicara syaitan. Tetapi mana ada perkara syariat merugikan? Ia menguntungkan. Sedekah menguntungkan. Wakaf menguntungkan. Berbuat baik menguntungkan. Walaupun kita buat baik pada orang jahat, menguntungkan. Apatah lagi buat baik pada orang baik. Kerana bila kita buat baik pada orang jahat, kita minimumkan kejahatan dia. So, apa faedahnya buat baik pada orang jahat? Ya, ada faedah. Kamu minimumkan kejahatan dia. Kalau tidak, kejahatannya lagi maksimum dan minimum. Ya, kita tengok dia ni perompak tu, kita pun bagi hadiah dia, bagi makan dia. Baik. Dia tak berubah, dia tetap jahat, tapi dia minimumkan. Barangkali rumah kita tak kena rompak, rumah kita tak kena, rumah jiran sebelah kena. Sebab apa? Dia ada. Manusia ni, tak ada manusia bila kita buat baik, melainkan dia akan menjadi hamba pada orang buat baik. Siapa pun kalau kita buat baik pada dia, dia akan menjadi hamba pada kita. Dengan maksud, ada benda dia akan akur pada kita. Anjing, tuan-tuan, anjing. Tuan-tuan bagi makan sekali pun dia dah hormat kita. Anjing. Anjing jelek-jelek bagi makan, dia tak akan lagi menyalak pada kita. Dia tak akan menyalak, apatah lagi menggigit. Maka manusia bila kita buat baik, walaupun saya katakan dia jahat, dia tak rugikan kita. Kita minimumkan kejahatan dia. Dan kita menjadikan dia nak dengar cakap kita. Orang jahat ni tak nak dengar cakap orang, tak nak. Tapi bila kita buat baik, dia nak dengar daripada kita. Kita dia dengar. Walau dia tak ikut, tapi dia beri ruang dengar. Itu bagus. Kemudian bila kita bercakap tentang orang yang bercakap dengan kebiasaan, kita dah huraikan bercakap kehendak diri, dia akan cari untung dia. Yang bercakap nafsu, maka dia akan membuli orang dengan perkataan dia. Yang bercakap dengan syaitan, dia akan melawan syariat. Cakapannya memang melawan syariat. Apa pun dia cakap, mesti melawan syariat. Ini syaitan. Dan syaitan paling suka menghina agama. Yang keempat, percakapan kerana kebiasaan. Baik tuan-tuan, percakapan kebiasaan, adat kebiasaan ialah uruf masyarakat. Dan masyarakat dah biasa tanya, apa khabar, itulah huruf dia. Jumpa apa khabar, itu kebiasaan. Percakapan yang sudah menjadi skrip di tempat kerja, yang menjadi skrip dalam keluarga, skrip, dah makan belum, itu kebiasaan. Lapar tak, dahaga tak, itu percakapan kebiasaan kita. Bila bertemu kawan, maka antara percakapan ini, kita nak percakapan yang paling betul. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau kita bercakap dengan hati, maka dia akan bercampur-campur berdasarkan apa yang ada hati kita. Mungkin betul, mungkin salah, tapi kita nak bercakap dengan batin kita. Yang ini kita sebut sebagai ilham dari Allah. Ilham dari Allah yang terhasil bagaimana? Yang berlaku bagaimana? Bila Syekh Abdul Qadir menyatakan bahawa bila seorang tadi redha dengan segala takdir Allah dan memegang lidahnya daripada berkata-kata, sehingga hatinya menjadi tenang menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itulah dia akan mendapat ilham yang baik. Tentang kita ni, macam saya katakan, bila ada satu isu dalam hidup, kita nak cakap macam-macam. Kerana kita nak hak kita, dan kita nak beri hak nafsu kita, kita nak beri hak fikiran kita, kerana kita fikir macam itu. Lalu kita menekan dalam percakapan, kita mengangkat suara, kita memaksa dalam percakapan. Maka kita katakan hati tadi, bila dia dah berserabut, dia akan cakap apa sahaja. Yang pertama kita diajar, uskut, diam. Tetapi bila kita ada satu kehendak dan belajar diam dulu, jangan cakap lagi. Barangkali masa ni tak sesuai. Saya ada kehendak ni nak beli basikal, nak suruh ayah saya beli basikal. Nak cakap masa mana dengan ayah suruh beli basikal? Kerana saya tak tahu bagaimana emosi ayah saya. Saya kata, ayah nak basikal, maka ayah saya marah. Sebab ketika itu dia tak ada duit. Kalau ni tak ada kerja lain, nyusah aku je. Maka saya tersilap. Dan saya mungkin bila bercakap nak beli basikal, contoh, dia ketika itu dalam keadaan mood marah, maka saya mungkin kena marah. Saya terus tak dapat. Apakah waktu yang sesuai untuk saya bercakap?
Sebelum kita memilih sesuai, bercakap atau tidak, maka diam. Lagi kuat keinginan kita nak bercakap, maka lagi kuat keinginan kita untuk diam. Kerana setiap kali kita diam daripada percakapan yang nak keluar, dia mewujudkan satu kebijaksanaan. Saya nak cakap sikit, sabar, tunggu waktu lain, kita makin bijak. Akhirnya kita ubah ayat. Daripada minta beli basikal pada ayat lain, kita kata, ya, beli basikal itu ayat arahan. Mungkin kita tak perlu guna ayat beli basikal, tapi ayat kita faham, anak aku perlukan basikal. Tak perlu sebut beli basikal. Mungkin kita tak perlu sebut saya lapar, tapi ayah ni faham anak dia dah lapar, sedang lapar. Sebab kita, tuan-tuan, kalau menyuruh orang, agak suka orang nak terima secara mudah. Boleh tak awak macam ni, arahan. Tapi bila kita dengan perbuatan yang biasa bersahaja, orang nampak keperluan kita, maka dia tak rasa beban untuk melakukannya. Dia tak rasa beban. Di sini hikmah kita diam. Ahli makrifat, diamnya untuk menjadi bijaksana. Maka ini ahli makrifat. Diamnya untuk menenangkan hati yang sedang gundah gelana. Hati ini umpama ombak yang naik turun bila nak cakap sesuatu. Maka setiap kita cakap sesuatu, respon dia balas, dia boleh menjadikan hati kita lagi teruk atau mungkin tenang. Kita tak tahu. Waktu saya cakap satu patah perkataan, saya dibalas balik, hati saya mungkin tenang atau mungkin lebih buruk daripada itu. Itu jadi gaduh pasal. Maka sebab itu bila kita nak membina ma'rifatullah, apa yang kita nak cakap, kita diam dahulu. Diam orang alim tadi berfikir. Kemudian sekali nak cakap lagi, maka kita diam lagi. Diam kita kali kedua untuk menilai baik atau tidak baik. Kemudian kita nak cakap lagi, kalau kita diam, diam kali ketiga ialah untuk kita melihat berapakah patah perkataan yang sesuai untuk kita sebut. Kita kadang-kadang tak perlu sebut 20 patah perkataan, kita hanya perlukan 10. Makin seorang itu bijaksana, makin sedikit perkataannya. Jadi sikit, tak banyak. Yang kita jadi banyak tu akan jadi orang panggil membebel. Banyak bebel awak ni. Macam kalau seorang ibu nak nasihat anak, kalau dia keluar je kalimah apa dia nak keluar, dia akan dinilai sebagai membebel oleh anak ni. Mak ni semua tak kena bebel. Tapi kalau dia dan disebut satu patah perkataan, maka anak dia kata dia sedang menasihati saya, dia sedang ingatkan saya. Tetapi hebatnya orang yang memelihara ma'rifatullah dengan diamnya. Dan bagaimana dia melihat, hati ini perlu ditenangkan. Betul tuan-tuan, bila kita nak cakap sesuatu, hati ni tak sabar nak cakap. Saya nak cakap. Kita pun tak kira masa, tengah di berak pun nak cakap. Ni ketuk, saya nak cakap satu benda. Atau tengah tidur pun cakap. Dia tak sabar. Ada seorang hamba Allah kata, Ustaz, saya ni masalah sikit. Kenapa? Bini saya suka bercakap dengan saya masa saya tidur. Sebab dia kata masa tidur dia cakap betul. Bila sedar mesti dia kelentong. Dia kawan tidur mamai jawab. Dia berharap suami dia bercakap dengan dia masa tidur dia. Maka itu dijadikan sebagai nilai. Ya, kebodohan orang ni. Bercakap ketika mana orang tidak punya akal, maka dia bodoh. Dan kita tak akan bercakap dengan orang tidur, sebab dia tak ada akal. Dia sedang tidur. Walau bijaksana mana pun dia. Kita tak diajar bercakap, bukan menyebabkan marah. Tak kira Ustaz, saya nak cakap masa dia tidur. Itu je peluang saya ada. Maka lihat bagaimana dia telah membodohkan diri dia sendiri. Sedangkan apa yang diharap daripada orang tidur. Kalau lah dicakap, itu saya hukum betul. Ya betul kalau memihak pada kita. Kalau tak memihak, betul ni syaitan cakap ni. Dia akan macam tu. Tak, orang yang saya katakan bijaksana, ahli makrifat, mereka tak akan bercakap pada semua masa, pada setiap masa, pada semua keadaan. Dia ada waktu. Kadang-kadang dengan diam mereka dapat jawapan. Dah dapat jawapan. Itu kata Nabi Allah, kata seorang ahli bijaksana, Luqman Hakim. Dia tengok Nabi Allah Daud sedang lembutkan besi dengan tangannya. Kerana Allah beri mukjizat Nabi Daud lembutkan besi dengan tangan. Tak perlu pakai api. Besi tadi lembut, sehingga boleh jadi baju besi. Waktu sedang Nabi Allah Daud menguli besi, uli dengan tangan, umpama uli tepung,
Dia lembut besi di tangan Nabi Allah Dawud AS. Maka Luqman tengok, dia nak tanya. Dia kata, kenapa aku nak tanya? Bukankah dia sedang buat? Baik, aku diam. Akhirnya siap baju besi. Dia kata, aku dah selamatkan perkataanku daripada dihisap. Aku tak cakap apa, aku dah tahu dia nak buat baju besi. Masa tu macam tertanya-tanya, tengok je. Oh, kerana barangkali kalau ditanya waktu itu tidak disukai. Kita kan kalau tengah buat kerja ni, orang tanya tak suka. Kita mak ni. Duk goreng nak masak tom yum. Mak buat apa tu? Sibuk tau. Pergi depan tu. Marah. Maka anak kena marah. Kalau anak kita tanya soalan kedua, mau kena ketuk disenduk. Sebab mungkin mak tu tak nak cakap. Dia buat. Kita boleh tengok, oh tom yum. Selesai masalah kita. Tahu awal atau akhir apa bezanya? Apa beza? Tak ada beza. Tapi nafsu kita nak segera. Yang kita kata, kenapa tak beritahu awal? Kenapa beritahu lambat? Tak ada istilah awal dan lambat bagi orang yang bijaksana. Kerana dia tahu jawapan. Sesuatu jawapan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila para ulama menyebut tentang bagaimana sifat ahli makrifat, antaranya walaupun tak disebut oleh Syekh Abdul Qadir, ialah mereka suka mendengar jawapan dalam majlis ini. Mereka suka. Mereka tak nak dengar jawapan daripada direct. Kerana mereka memang hati mereka berat menerimanya. Maka mereka terima jawapan daripada majlis ilmu, atau mereka terima jawapan daripada apa yang mereka lihat sekeliling. Oh, ada jawapan. Tengok sekeliling, oh, ada jawapan. Kadang tengok katak je, dia dapat jawapan. Kadang-kadang dia tengok semut, dia dapat jawapan. Kadang-kadang dia tengok burung, dia dapat jawapan. Kerana dia apa? Ahli makrifat. Maka penting seorang tadi menahan diri daripada berkata-kata sehingga jelas apa yang nak dikatakan. Jelas. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut masih lagi tentang sifat ahli makrifat. Ya, ahli makrifat dia punya sifat cinta pada Allah. Dan dia juga cinta pada makhluk. Ada cinta pada makhluk. Kalau Nabi SAW menyebut kecintaannya kepada Abu Bakar As-Siddiq, kecintaannya pada sahabat, kecintaannya pada umatnya yang tak jumpa dia, yang disebut ikhwani. Nabi SAW menyebut kecintaannya pada fulan bin fulan. Maka memang ahli makrifat ada orang yang dicintai, walaupun dia mencintai Allah, tapi ada orang yang dicintai. Siapa yang dicintai? Orang yang dicintai Allah. Sebab itu bila Syekh Abdul Qadir menyebut, kita tuan-tuan sekalian kalau suka seorang, benci seorang, kita mesti ada sebab yang kuat. Kenapa kita suka dia? Kenapa kita benci dia? Kita suka dia berdasarkan kepada hukum Al-Quran dan Hadis. Maksudnya ialah Allah menyuruh kita menyintai orang beriman sekian-sekian sifat dia. Menyintai orang soleh sekian-sekian sifat. Mencintai para ulama sekian-sekian sifat. Saya mencintai mereka kerana cinta mereka pada Allah. Maka sebab mereka ini ada kemuliaan tertentu di sisi Allah, maka saya mencintai. Dan kalau kita dapati mereka melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, maka kita benci. Sebab itu hati-hati bila kita benci orang melampau tanpa sebab dia melanggar perintah Allah. Hanya sebab dia tak nak buat air kat kita, dia tak layan kita elok-elok, kita pun benci dia melampau-lampau. Hati-hati, kamu tak benci dia kerana Allah. Kamu benci dia kerana nafsu. Bila kita ada hukum di hadapan kita, kita ada hukum Allah, kita ada hukum Nabi SAW, kita ada kalamullah, Al-Quran, kita ada hadis Nabi. Cinta kita seorang mesti berdasarkan kepada ukuran ini. Kalau sekiranya kita benci kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul, maka ini yang disebut dalam hadis Qudsi, man adali waliyan faqad adzantu bil haq. Siapa yang membenci waliku, aku isyarkan perang padanya. Orang yang membenci pada orang beriman, maka Allah akan benci pada dia. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada orang saya katakan dia tak memenuhi kehendak kita, kita nak cara itu, dia tak penuhi, kita suruh dia buat tu, dia tak nak buat, lalu kita benci dia melampau-lampau. Ni siapa main keturunan benci, dia pekerja-kerja ni degil, tak nak dengar arahan kita, kita benci dia melampau-lampau sampai keturunan dia, maka kita telah melampaui batas. Kita benci orang kerana Allah Ta'ala benci dia, kerana Rasul benci dia. Umpamanya pondan, ini dilaknat oleh Allah dan Rasul, sebab itu saya benci dia. Sebab itu saya tak nak bersama dengan dia. Kenapa? Allah dan Rasul melaknat. Sebab itu ada seorang sahabiat, dia tengok seorang pondan, dia kata, laknat Allah padamu.
Kenapa aku tak laknat apa yang dilaknat oleh Allah dan Rasul? Maka Allah dan Rasul laknat, aku laknat. Oh, kenalah berhikmah tak? Yang disebut oleh Rasulullah, yang pondan dia laknat. Nak hikmah macam mana? Itulah hikmahnya. Kerana golongan ini merosakkan manusia, merosakkan jantina. Maka di sini kita lihat, kita benci dia kerana Allah. Dan kalau dia berubah, kita pun okey. Kita menerima kembali kerana Allah. Ni si pondang dah berubah jadi lelaki sejati atau dia perempuan yang sebenar, maka kita terima dia. Kerana itu hati-hati bila kita benci seseorang bukan kerana ukuran perintah Allah dan Rasul. Boleh tak saya benci orang bukan kerana ukuran itu? Boleh, tapi berpada dia ada nilai dia, dia ada tahap dia. Boleh. Dia tak boleh tempohnya lebih pada 3 hari kalau kita nak marah orang. La yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa 3. Tidak halal bagi seorang Islam meninggalkan saudaranya lebih pada 3 hari. Tak halal baginya. Okey, kita terima. Saya gaduh marah macam mana? Okey. Dengan maksud kita terima, kalau dia beri salam kita jawab. Kalau kita jumpa kita beri salam. Kalau dia hulur tangan kita jawab. Itu tanda kita dah berakhir tahap kebencian kita. Walaupun tahap kemesraan belum wujud, itu lain. Mesra hal lain. Tapi benci dah tak ada. Dia mesra hal sesuatu yang perlukan tempoh masa yang lain. Maka orang Islam, kalau kita benci orang Islam yang lain, biar dia ada edah dia, jangan melampau-lampau. Biar dia ada sebab yang kuat, itu sebab daripada syariat. Kalau sebabkan hawa nafsu kita semata-mata, jangan. Ia merugikan kita. Sebab itu kadang-kadang ada orang dia tak sedar, dia telah dibalik oleh Allah dengan sebab dia benci seseorang. Dia tak sedar dia akan kena bala. Allah kurangkan rezeki dia, Allah hilangkan nikmat itu, nikmat ini, dia tak nampak. Sebab apa? Dia nak benci je orang. Tak kira saya nak benci orang tu. Saya akan bencinya sampai bila-bila. Dia tak nampak kekurangan dia mula dapat. Sebagai hukuman Allah. Kerana Allah Ta'ala bila kita benci salah orang, yang pertama Allah Ta'ala akan sekat rezeki kita. Kalau kita benci salah orang. Kalau kita benci betul orang lain, benci salah orang, maka rezeki kita akan terjejas. Yang kedua ialah kebahagiaan kita, rasa seronok kita dalam hidup pun hilang. Yang ketiga ialah kemanisan dalam ibadat. Manis dalam ibadat pun kurang bila kita benci orang tanpa hak. Yang keempat, kita tak akan jumpa orang lebih baik daripada orang yang kita benci. Sampai bila-bila. Bila tuan-tuan benci orang tu tanpa sebab, tanpa sebab, dia akan nafsu kita, kita tak akan jumpa orang yang baik macam dia. Setiap kali kita baik dengan orang tu, kita mesti nampak orang tu jauh orang dulu jauh lebih baik. Lebih baik. Sebab itu saya katakan, jangan benci orang kerana dorongan hawa nafsu. Kerana Allah dan Rasul yang saya benci. Tapi kerana kehendak kita tak dipenuhi, lalu kita benci dengan melampau-lampau. Lalu kita kena macam mana? Masalah rezeki kita, rasa bahagia kita, kemanisan ibadat kita. Dan keempat, kita tak akan dapat ganti yang lebih baik daripada dia. Itu ramai orang kita tengok, dia benci seorang hamba Allah, pulang ya, sebab-sebab kecil. Dia mungkin dapat penggantinya, kalangan kawan dia dan sebagainya, tapi dia tak nampak lebih baik. Hatta yang membenci gurunya, dia tak akan jumpa guru yang lebih baik pada dia. Dia tak akan jumpa. Sebab dia membencinya tanpa sebab. Ni nak marah Tok Guru ni sebab Tok Guru ni beri fatwa sekian. Tidak menyembelahi dia, atau kerana tak layang dia, sebagaimana berlaku kepada Wasif bin Atha, ketika mana dia khilaf dengan Hasan Basri. Maka dia bergaduh dengan Tok Guru dia. Tok Guru dia pun halau dia dalam hadis ini, kerana ingkar pada syarat dia. Maka dia tak jumpa lagi orang sebaik Hasan Basri yang guru, dia tak akan jumpa. Akhirnya dia memilih untuk jadi guru sendiri, dia jadi Tok Guru. Maka dia membentuk satu fahaman yang sesat yang dirakamkan dalam sejarah, fahaman Mu'tazilah. Ia asal fahaman ni tadi sebab lawan guru, asal fahaman wujud. Dia lawan Tok Guru dia, keluar. Jadi fahaman Mu'tazilah dan disesatkan. Walau dia bijak, dia cerdik, tapi dia tak akan dapat kecerdikan sebenar. Kan itu saya katakan, bila tuan-tuan benci seseorang, kita bencilah jiran sebelah. Benci, saya benci, melampau-lampau. Dan jiran tu pun pindah, kita dapat jiran lebih jahat daripada dia. Kenapa lagi jahat jiran ni? Jiran dulu okey lah sikit, walaupun jahat sikit-sikit. Dia kerana kita bencinya melampau, maka Allah tak akan ganti yang lebih baik. Tapi kalau saya benci seorang dengan seadanya, ada nilai dia,
Saya mungkin dapat sepertinya, walau tak sebaiknya sepertinya. Sebab tu kalau tuan-tuan kita nak hidup baik, kita nak benci ke nak marah, biar ukurannya syariat, biar begitu. Jangan melampau-lampau. Ada orang dia misal kata benci isteri dia, nampak benci isteri awak ni adalah kecil-kecil, tapi bukan kerana syaratkan hawa nafsu, dia tak akan dapat ganti isteri yang lebih baik. Yang benci suaminya juga begitu, tak ada sebab yang kuat disebut syariat. Benci, dia tak akan dapat suami yang baik. Dia benci sebab suami dia income kecil, tak nak, tak boleh mewah, akhirnya dia cari suami dia tak akan dapat yang baik. Maka seringkali dia akan ingat yang lama juga, dia baik, demikian Allah hukum dia tanpa dia sedar. Sebab itu tuan-tuan lihat 4 kesan daripada seorang membenci sesuatu bukan kerana Allah, atau dibenci sesuatu yang tak berhak dibenci. Dia akan terkesan pada rezekinya, dia akan terkesan kepada kebahagiaan, dia akan terkesan dalam ibadat. Bukan saya katakan tadi bahawa dia tak akan jumpa orang sepertinya. Itu kadang-kadang kawan kita baik-baik, kawan kita adalah gaduh sikit, akhirnya kita ni tak jumpa dah kawan baik macam dia. Kawan tu ajak ngetes selalu, yang dapat kawan baru tak ngetes dia. Dah kita makin kurang masa. Kita tak banyak masa untuk bersama kawan kita yang baik. Kawan dulu bagus, dia gerak subuh kita, subuh pun dia gerak. Dah kita gaduh dah tak ada lagi. Ada kawan baru tapi kawan baru tak gerak subuh. Kawan dulu bagus gerak subuh. Itu ramai orang dia bercerita kembali kawan yang dulu yang lebih baik daripada apa yang dia ada sekarang. Dia menyesali, ruginya saya gaduh dia. Kalau saya tak gaduh, saya takkan kehilangan kawan yang baik macam ni. Dan dia mungkin kalau saya mati depan sekali dia pergi. Ini baik tapi tak macam tu. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, baik, kalau kamu ni tak tahu tentang penilaian Allah dan Rasul sebab jahil, maka tanyalah orang yang tahu, siddiqun. Dan kita dah ajar tuan-tuan kita nak buat keputusan, maka kita lihat kepada perintah Allah, kemudian lihat pada perintah Rasul. Kalau kita tak mampu melihat kerana kejahilan dan kekurangan kita, maka tengok orang yang lebih alim pada kita, apa yang dia buat. Kalau saya tak tahu apakah saya perlu benci orang ni ataupun suka orang ni, saya dah cuba faham daripada Quran, saya tak boleh faham, maka cari orang yang alim tadi, siddiqun, dia akan tunjuk, dia akan kata gini, orang macam ni awak boleh kawan tapi awak tak boleh mesra. Mungkin dia cakap macam tu. Orang macam ni awak tak boleh musuhi dia, awak mesti mendampingi dia dan tundukkan hawa nafsu awak, ego awak, kerana banyak kebaikan yang dia dapat, yang awak dapat. Awak mungkin rugi sikit. Ya, kita kadang-kadang bila kita berkawan orang yang tak memenuhi kehendak kita, kita rasa rugi. Ya, kita mungkin rugi sikit, untung banyak. Tentang orang peniaga yang baik, dia tahu niaga ni tak semuanya boleh untung, total untung. Dia tahu ada ruginya, tapi dia tahu beza, rugi banyak ke rugi sikit. Siapa pun masuk bisnes, dia tahu dalam ni mesti ada kerugian dia, tapi dia dah ambil kira, rugi tadi banding untung, jauh banyak untung. Saya untung mungkin 80%, rugi 20%. Takkan kita nak tolak. Jadi ada orang-orang kawan-kawan kita, dia adalah kekurangan. Ustaz, kawan saya ni dia ada kekurangan, dia ni kedekut sikit, misalnya kekurangan dia pun, Ustaz, dalam kuliah suka tidur, kekurangan dia tak suka gerak-gerak saya, dia tidur. Kekurangan kita sebut baik, kekurangan dia berapa persen berbanding keuntungan yang kita dapat. Walaupun dia kedekut, tapi dia seorang yang suka doakan untuk kita. Misalnya memang kedekut dia ni, tapi doa bagus, tak lupa, tak pernah lupa doa. Walaupun dia ada kurang bab tu, tapi dia ada lebih bab ni. Oh, dia kalau bab tolong orang senang, dia kalau bab duit memang kira, tapi kalau tolongan tak berkira, dia ada benda baik. Orang yang bijaksana dia akan ukur benda tu, maka dia ambil. Maka kalau kita tak tahu orang ni baik ataupun tak baik, maksudnya dalam aturan ilmu kita tak nampak. Saya belajar Quran, saya belajar hadis, tapi tak nampak aturan ilmu saya, apakah orang ni perlu saya ambil atau tidak. Ada seorang hamba Allah, dia nak kahwin, maka dia dah nilai semua, sudut agama dia, sudut perkara yang patut dinilai, tapi dia masih tak nampak. Dia istiqarah pun tak nampak. Mana saya nak buat? Maka tanyalah orang alim. Tanya orang alim. Sebab itu para sahabiat, para sahabat dan sahabiat, bila mereka nak bertemu jodoh, mereka datang jumpa Rasulullah SAW. Maka Nabi akan beritahu, ni bagus, ni tak, ni jangan, ini begitu, itu begini.
Mereka dah buat yang mereka patut buat, tapi kadang-kadang tak nampak. Tuan-tuan, banyak urusan kita dah istiqarah Ustaz, tak nampak. Kau nampak pun macam tak faham. Apa ni, saya nak pindah kerja ke nak tetap kerja? Kita pun dah istiqarah, doa, minta Allah tunjuk, tapi tak nampak dia. Maka jumpa orang ahli. Itu orang ahli akan buka jalan untuk kita nampak. Ini satu kayu ukur yang baik untuk kita lazimi. Perintah Allah, perintah Rasul, dan juga golongan siddiqun, orang yang benar dengan Allah. Lagi benar dia dengan Allah, lagi dia mampu tunjukkan kepada kita kebaikan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bila hati kita beramal dengan Al-Quran dan hadis, dipimpin oleh Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini masih lagi percakapan tentang bagaimana makrifat dilihat dari sudut bicara dan hati. Sebab bicara tadi ialah apa yang di dalam hati. Hati kalau bercampur aduk, bicara juga bercampur aduk. Kadang cakap baik, kadang cakap tak elok. Tapi kalau hati dia baik benar, tunduk kepada percaturan perintah Allah dan Rasul, maka bicaranya juga baik. Kata Syekh Abdul Qadir, bila hatinya baik, bicaranya baik, maka Allah berikan dia nur untuk memandang sesuatu dengan baik. Ini disebut sebagai firasat. Kalau orang mukmin punya firasat, apatah lagi golongan siddiqin, apatah lagi golongan ahli makrifat. Tadi disebut dalam hadis yang kita pernah huraikan, bila Rasulullah menyatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu firasat orang beriman, kan dia melihat dengan cahaya Allah. Baik, di sini disebut perkataan mukmin, orang beriman. Tetapi orang beriman pun Allah beri dia cahaya dalam memandang. Tengok baik. Sebab itu kita ni bila tengok orang baik tak baik, kita macam rasa selesa. Tengok ni baik. Lalu bila kita kawan betul, dia baik. Sebab Allah beri kita nur pandangan. Kita ramai jumpa orang, tapi berapa orang kita nak kawan? Orang ni selesa, kita nampak macam dia orang baik, maka benar pada anggapan kita. Itu cahaya Allah. Kalau orang mukmin biasa pun dapat nur, apatah lagi orang yang lebih dekat pada Allah, ahli makrifat, lagilah dapat nur. Maka kesan daripada hati yang betul dan lurus perkataan melahirkan pandangan yang baik. Tapi kalau orang jenis mulut tak jaga, hati sementelah lagi, pandangannya berserabut. Sebab tu dia tak pernah memandang sesuatu dengan betul. Jangan kata nak tengok yang akan datang, tengok yang sekarang pun tak betul. Dan pandangan yang datang daripada hati yang rosak, sentiasa pandangan tidak bersyukur. Pandangan tadi pandangan yang tidak bersyukur. Pandangan tadi pandangan yang sentiasa tak puas hati. Pandangan tadi pandangan yang tidak membahagiakan siapa pun. Yang kita, tuan-tuan, kita kan bila nak bahagia, kita akan gunakan pandangan kita. Yang kita nak keteruki sebab apa? Nak memandang, tengok tempat. Kita nak pergi ke mana? Mekah. Kerana mata kita nak melihat tempat-tempat yang baik. Mana lagi tempat kita nak pergi? Azerbaijan ke? Kita nak pergi ke negara tu, negara ni. Kerana kita nak menikmati kebahagiaan melalui pandangan. Tapi tentang pandangan itu kita tak akan dapat kebahagiaan kalau hati kita masalah. Sebab tu beza kalau tuan-tuan tengok. Bila kita ke Mekah, kita ke Madinah, kenapa pandangan itu jadi baik? Sebab tujuannya baik, hatinya baik. Maka pandangan tak ada yang kurang, melainkan sempurna. Pandangan tadi melihat Kaabah, melihat segala tempat-tempat mustajab. Dia jadi suatu kekuatan luar biasa pandangan tadi. Kenapa? Dia teli dengan hati, kait dengan hati. Kerana sama juga kalau orang hati baik, dia lihat nikmat yang kecil, Masya Allah dia bersyukur. Tapi orang yang ada hati bermasalah, dia lihat nikmat besar, dia tak syukur. Dia kata Allah sikitnya. Lihat pandangan kita mengkhianati nikmat Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kita jumpa orang baik-baik dalam pandangan dia. Apa pun kita bagi dia bagusnya, bagus. Sentiasa syukur. Siap matanya melihat sesuatu, lidahnya berkata yang baik-baik. Kenapa? Sebab pandangan ni dikawal oleh hati dan juga dikawal dengan lidah. Sebab itu lihat kenapa hari ni kalau kita pandang sesuatu, kita payahnya nak bersyukur. Pandang suatu payahnya nak melihat benda itu baik. Ada je benda kurang kita nampak. Bila Allah Ta'ala, bila seorang tu hati bermasalah, dia akan melihat dengan penuh kekurangan setiap sesuatu. Orang pun nampak semua jahat, dia je baik. Semua kurang. Tapi bila orang tu hatinya lurus dan bicaranya baik, maka pandangannya juga baik. Akan dilihat semua orang pada sisi baik dia, bukan pada sisi jahat. Orang inilah yang boleh menjadi pendidik, pendakwah. Sebab dia melihat sisi baik orang tu.
Bahkan dia melihat musuh yang berpotensi menjadi sahabat. Orang tengok dia jahat, dia lihat sisi lain. Contoh ketika mana orang melihat Umar Al-Khattab, jahat Umar Al-Khattab waktu jahiliah. Rasulullah melihat sisi baik dia, sehingga Rasulullah berdoa supaya Allah bukakan hidayah keislamannya. Apa yang Nabi nampak ketika mana orang lain tak pernah mengharapkan apa pun daripada Umar Al-Khattab, kan something dia jahat, tapi Rasulullah melihat sisi baik dia. Maka kerana pandangan Rasulullah itu betul, maka lihat bagaimana keuntungan bila Umar memeluk Islam. Ada seorang tawanan perang, Umar Al-Khattab benci pada dia kerana kejahatan mulut dia. Lalu kata Umar Al-Khattab, ya Rasulullah, izinkan aku patahkan gigi dia, potong lidah dia. Nabi kata jangan. Barangkali suatu hari nanti kamu akan melihat sesuatu yang mengembirakan kamu. Jangan nak marah orang ni, cabut, patahkan. Dia namanya Suhaib bin Amr, seorang yang menjadi perunding cara dalam perjanjian Hudaibiyah, dan seorang yang berjaya bila dia meluk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Dia tak melakukan sesuatu yang mengembirakan umat Islam dalam banyak perkara. Kan dia seorang yang bijak bercakap dan pandai berunding, seorang yang kuat penyabarnya, maka dia buat kebaikan banyak pada Islam. Sebab itu tuan-tuan, pandangan kita kadang-kadang ada keadaan kita tengok anak kita macam tak guna je. Kali kita tak nampak pandangan yang baik pada dia. Tak guna budak ni, Ustaz, budak ni tak guna. Hanya kerana dia tak lulus periksa itu, periksa ni, kita dah hukum. Sebab pandangan kita pandangan yang dikotori oleh hati kita. Betulkan balik hati tu, betul balik bicara kita. Kita nampak budak ni baik, dan budak ni boleh digunakan untuk tujuan ini dan itu. Sebab itu Nabi SAW, ni kehebatan untuk kita contohi. Rasulullah tahu nak letak sahabat kat mana. Nabi tahu. Nabi tahu nak letak ni kat mana, ni kat mana, ni kat mana. Sebab Rasulullah memandang sahabat, melihat kebaikan yang tersembunyi yang orang tak tahu. Ini yang penjaga ni jaga ni, ni jaga ni, ni jaga ni. Apa yang dipilih Rasulullah kerana kebijaksanaan yang Allah berikan pada ni. Kita pun sama. Tetapi bila betul hati kita, betul bicara, Allah berikan pandangan kita betul, lalu kita betul pilih kawan, tak tersilap kita. Kita betul pilih orang tu, betul pilih orang ni dalam keputusan kita. Kenapa? Bila hati itu lurus, maka pandangan juga lurus, nampak cahaya, nur. Ini hati orang yang ahli ma'rifatullah. Sebab itu tuan-tuan, secara kesimpulannya ialah jagalah hati kita dalam perkara yang mengeruhkannya, dan jagalah bicara, kerana setiap bicara yang kita jaga, dia akan menyuburkan hati kita. Setiap bicara yang kita lepaskan, maka dia boleh rosakkan hati kita. Yang jenis saya sebut jenis outspoken ni, jangan amalkan outspoken. Kita well spoken, kita sentiasa bercakap baik atau diam. Saya tak nak melepaskan amarah, saya cakap apa yang saya nak cakap. Tidak begitu. Kalau nak jadi orang cerdik. Dan kita dah sebut Syekh Abdul Qadir menyebut, orang berbicara apa ada banyak. Yang berbicara dengan batin, yang berbicara dengan ilham yang baik, atau bicara dengan hati, maka tengok hati dia macam mana. Yang berbicara dengan kehendak diri, yang berbicara hawa nafsu, yang berbicara dengan bahasa syaitan, dan yang berbicara kerana kebiasaan manusia. Maka perhatikan setiap kali kita berbicara dengan siapa pun, kita berbicara dengan isteri kita berbicara dengan suami, berbicara dengan anak-anak, apakah bicara itu kehendak diri kita, kehendak nafsu, atau ia satu bicara yang baik. Setiap bicara tadi akan dicatat dan dihisap oleh Allah Ta'ala. Maka berbahagialah orang yang dalam bicaranya itu ada zikir pada Allah, dan bicaranya itu ada nasihat kerana Allah, dan bicaranya itu ada amal ma'ruf, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Tapi hati-hati orang yang bicara ni yang akan dicatat oleh Allah, dicatat dosa, dan dicatat sebagai laknat Allah padanya dan kerosakan. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i menyebut tentang lidah itu umpama ular yang mematuk kita. Sejinak mana pun ular, dia boleh patuk tuan dia. Sejinak mana pun ular. Sebab itu ramai raja ular mati dipatuk ular ni sendiri. Kita baca sejarah raja ular, daripada hujung Perlis sampai ke Mexico. Sebut je raja ular, sudahnya patuk, mati. Ular yang dididiknya, ular yang dijaga. Ada di Thailand seorang disebut raja ular, didik, tidur dengan ular. Ular itulah yang patuk dia sehingga dia mati. Kata ini lidah kita, sejinak-jinak lidah, dia boleh mematuk kita sampai mati. Apa yang dimatikan? Akhirat kita. Sebab itu perhatikan apa yang kita tuturkan. Jangan kerana hawa nafsu kita, jangan kerana kebencian, kemarahan,
Lalu kita tuturkan sesuatu yang tak beri manfaat pada agama kita dan tak beri manfaat kepada ma'rifatullah. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.